Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala. Pada subuh ni kita dapat lagi sama-sama berada di rumah Allah untuk melaksanakan sembahyang subuh secara berjemaah. Moga-moga amal ibadat kita sentiasa diterima Allah Ta'ala dengan sempurna. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Sesiapa yang melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah, Allah beri ia ganjaran seperti sembahyang sepanjang malam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Sesiapa yang melaksanakan sembahyang subuh dengan berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan perlindungan Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang ingin dilindungi Allah Ta'ala sepanjang harinya, maka hendaklah ia datang sembahyang subuh berjemaah. Maka sangat banyak keutamaan pada waktu subuh. Sampai-sampai Nabi kita SAW pada masa dahulu telah pun mendoakan kita umatnya supaya diberkati pada waktu subuh. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka, pada waktu subuh. Maka waktu subuh ialah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Subuh ni kita sambung tafsir surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Kita sambung bermula ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين." Yang bermaksud kemudian Allah Ta'ala hantarkan seekor burung gagak mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepadanya bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Ia berkata, "Wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodoh aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku. Kerana itu, menjadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal." Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Ayat 31 surah Al-Ma'idah ni sambungan kepada kisah dua orang anak Nabi Adam AS, yang mana Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelum ni salah seorang membunuh saudaranya. Konon yang membunuh ini bernama Qabil dan yang dibunuh bernama Habil. Qabil membunuh saudaranya Habil kerana hasad dengki. Korban Habil diterima Allah, manakala korban daripada Qabil tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas dia membunuh saudaranya, lamma qatala Qabilu akhahu wa lam ya'rif ma yasna'u bi jasadih. Selepas Qabil membunuh saudaranya Habil, dia tidak tahu apa yang mesti dia perbuat terhadap jasad saudaranya. Dia tak tahu adakah dibuang, adakah dibakar, adakah ditanam. Dia tak ada idea langsung. Kenapa? Sebab sebelum itu belum ada orang meninggal. Belum ada contoh yang dilihat oleh Qabil.
Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, Allah Ta'ala mengajar Qabil dengan cara faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Allah Ta'ala menghantar seekor burung gagak yang mengorek-ngorek di bumi. Jadi disebutkan ada seekor burung gagak yang mati, kemudian datanglah seekor burung gagak yang masih hidup. Burung gagak yang masih hidup ni pun mengorek-ngorek tanah, ya, membuat lubang pada tanah itu untuk menanam burung gagak yang mati tadi. Ya, maka dengan itu Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhih, supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Jadi begitulah cara Allah Ta'ala untuk mentarbiyah, untuk mendidik, mengajar Qabil bagaimana mestinya dia perbuat terhadap jasad saudaranya Habil yang telah pun dia bunuh. Ada pengajaran yang sangat berharga bagi kita daripada sini, iaitulah belajarlah daripada mana sahaja. Ta'allam mimman hawlak. Belajarlah dari setiap orang yang ada di sekitar kamu. Laisa syartan an tata'allama min ustadzika faqat. Kita tidak disyaratkan belajar itu dari ustaz saja. Ya, tetapi kita boleh belajar daripada mana-mana. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut Qabil dia belajar daripada burung gagak itu. Dia lihat burung gagak tu mengorek-ngorek tanah, kemudian menanam burung gagak yang mati. Akhirnya saat itu dia sedar apa yang sepatutnya dia perbuat kepada saudaranya Habil yang telah dia bunuh. Akhirnya nanti dia gali tanah, kemudian dia kuburlah jasad Habil yang telah pun dia bunuh. Maka pengajaran penting bagi kita daripada sini, belajarlah daripada setiap makhluk yang ada di sekitar kita. Maka ada istilah orang Minangkabau mengatakan kata mereka, alam takambang menjadi guru. Alam ini menjadi guru bagi kita. Kadang-kadang kita belajar ni tidak melalui buku. Kadang-kadang kita belajar dalam kehidupan ni tidak mesti melalui guru, melalui ustaz. Tetapi pengajaran itu kadang-kadang kita dapat daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Oleh kerana itulah kita perlu melihat alam ni, melihat makhluk Allah Ta'ala ni dengan hati, dengan akal fikiran, ambil pengajaran daripada sana. Sungguh begitu banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Maka dekat sini Qabil dia belajar daripada burung gagak yang Allah Ta'ala hantar. Ada ulama menjelaskan kenapa burung gagak ni Allah Ta'ala hantar. Ya, kenapa burung gagak ni Allah Ta'ala hantar? Kenapa bukan yang lain untuk mendidik Qabil ni? Kerana ada persamaan antara burung gagak ni dengan Qabil, seorang yang melakukan pembunuhan. Apa dia? Antaranya kata para ulama, lamma yusibu an-naziru ila sawadihi min inqibad wa hadha ma yusibu al-khasir fal khasir wal athim yusibuhu inqibadu fi nafsihi. Kalau ada orang memandang kepada burung gagak ni dengan warna dia yang hitam, dia akan merasa ada tertekan. So begitu jugalah keadaan orang yang melakukan dosa seperti Qabil yang telah membunuh saudaranya, dia merasa ada tertekan pada saat itu. Dan ada lagi persamaan-persamaan yang lainnya antara burung gagak yang berwarna hitam dengan Qabil yang melakukan pembunuhan. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar burung ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi, supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. So daripada sini jugalah
asal mula disyariatkan supaya manusia yang meninggal dunia mesti dikubur. Hadhil ayatu aslun fi dafnil mayyit. Ayat ini merupakan asal disyariatkan untuk menguburkan jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia mesti ditanam. Bukan dibakar, bukan dihanyutkan, bukan dibuang, ya, bukan juga diawetkan, tetapi ditanam. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dicipta daripada tanah, maka dikembalikan kepada tanah, dan suatu hari nanti kita akan dibangkitkan semula daripada tanah. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Maka tatkala Qabil melihat burung gagak tadi, dan dia tahu apa yang sepatutnya, akhirnya dia tahu apa yang sepatutnya dia perbuat terhadap jasad saudaranya, maka dia berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku. Macam itulah kadang-kadang dalam hidup kita ni, ya, kita rasa kita hebat, kita rasa kita pandai, tapi ternyata pelajaran itu kita dapat daripada mereka-mereka yang kita pandang rendah, mereka-mereka yang kita tidak perhitungkan mungkin, sebagaimana Qabil mendapat pengajaran daripada burung gagak tersebut. Fa asbaha minan nadimin, akhirnya dia menjadi golongan orang-orang yang menyesal. Menyesal terhadap apa? Dekat sini ada pentafsiran ulama mengatakan menyesal dengan makna dia menyesal bertaubat selepas itu. Sebab ada disebut dalam riwayat an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Maka ada sebahagian ulama mengatakan akhirnya Qabil ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga ulama mengatakan fa asbaha minan nadimin, artinya dia menyesal. Sebab apa? Sebab dia tidak mengetahui tadi apa yang sepatutnya dia perbuat terhadap jasad saudaranya, terhadap mayat saudaranya. Ya. Dan yang paling penting lagi daripada sini, fa asbaha minan nadimin, akhirnya dia menjadi orang-orang termasuk golongan orang-orang yang menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan. Maka selalunya setiap dosa yang diperbuat, ya, dia akan berakhir dengan penyesalan. Apatah lagi dosa jenayah pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya Habil, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, min ajali dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Yang bermaksud dengan sebab kisah pembunuhan yang kejam itu, dengan sebab yang demikian itu kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia menjaga keselamatan seluruh umat manusia. Dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu
sesudah itu sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melampaui batas di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, min ajali dhalik ay bisababi jinayatil qatli, dengan sebab jenayah pembunuhan yang berlaku antara dua orang anak Nabi Adam ni, katabana ala bani Israel ay syara'na li bani Israel, kami syariatkan kepada orang-orang Bani Israel. Kenapa pada ayat ni Allah Ta'ala sebut kami syariatkan kepada orang-orang Bani Israel? Allah Ta'ala tidak sebut yang lain daripada mereka dari kalangan kita umat manusia ni. Antara alasannya adalah kerana orang-orang Bani Israel ini manusia yang sangat melampau, golongan manusia yang sangat gemar melakukan pembunuhan. Mereka bukan sahaja membunuh orang-orang biasa, tapi hatta qatalul anbiya alaihimus salatu wassalam, hatta para nabi pun yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka, mereka bunuh. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut secara khas dekat sini, katabana ala bani Israel, kami syariatkan kepada orang-orang Bani Israel. Hakikatnya bukan kepada mereka sahaja, tetapi termasuk kepada kita. Cuma Allah Ta'ala sebut mereka secara khas kerana yang paling banyak melakukan pembunuhan, bahkan mereka membunuh para nabi, iaitulah orang-orang Bani Israel. Maka kalau zaman sekarang ni kita melihat mereka yang mengatakan diri sebagai Israel, gemar membunuh, tidak ada rasa belas kasihan, kita tidak hairan. Sebab apa? Sebab memang mereka ni suka membunuh. Bukan masyarakat biasa sahaja yang mereka bunuh, bahkan para nabi-nabi Allah Ta'ala dahulu pun mereka bunuh. Fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Maka nabi-nabi yang datang kepada mereka, setengahnya mereka dustakan dan setengahnya lagi mereka bunuh. Begitulah sikap mereka. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a, bahawa sesiapa yang membunuh satu jiwa bukan sebab dia melakukan pembunuhan, ya, sesiapa yang membunuh satu jiwa bukan disebabkan dia melakukan satu pembunuhan, ya, atau bukan juga disebabkan dia melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka sesungguhnya seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Melalui ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa sesiapa yang melakukan pembunuhan bukan kerana orang tersebut melakukan pembunuhan atau bukan sebab berbuat kerosakan, maka seolah-olah ia membunuh seluruh umat manusia. Poin pertama daripada ayat Allah Ta'ala ni kita ambil pengajaran ialah fihi masyru'iyatil qatlil mufsidina fil ard. Berdasarkan kepada ayat Allah Ta'ala ni, maka ada syariat untuk membunuh orang-orang tertentu. Ya, pertama, orang yang melakukan pembunuhan sebagai hukum qisas bagi dia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Maka kalau seseorang melakukan pembunuhan, maka dihukum dia dengan dibunuh, itu dibenarkan oleh agama. Atau melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Apa contoh kerosakan yang dia buat? Seperti dia mencuri, atau seperti dia murtad, atau seperti dia terlibat dengan sihir, kerana hukum bagi penyihir di dalam Islam mereka dibunuh, ya. Ada kesalahan-kesalahan dalam Islam yang hukuman dia adalah dibunuh, maka Islam mempunyai hukum bunuh bagi jenayah-jenayah tertentu.
Maka kalau ada orang mengatakan supaya hukum mati ditiadakan, itu bercanggah dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam, hukum mati itu ada untuk jenayah-jenayah tertentu. Kemudian pada ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa sesiapa yang membunuh satu jiwa bukan kerana orang tersebut melakukan pembunuhan, bukan juga sebab dia melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Apakah maksud faka'annama qatalan nasa jami'a dekat sini? Ya. Maksud membunuh seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Ya. Apa makna daripada ayat Allah Ta'ala ni? Maknanya, antara maknanya kata para ulama ialah man qatala nafsan bighairi haqqin ka'anna jami'an nasa khusumahu fil akhirati mutlaqan. Sesiapa yang melakukan pembunuhan terhadap satu jiwa bukan kerana alasan yang dibenarkan oleh syarak, seperti tadi yang disebutkan kisah, atau kerana dia melakukan jenayah, maka seluruh umat manusia nanti di akhirat akan memusuhi dia, akan membenci dia, akan marah dengan dia. Itu makna pertama, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Dosanya seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia, kerana nanti di akhirat seluruh umat manusia akan marah dengan dia. Ya. Makna yang lain lagi, ya, man qatala nabiyan aw imaman adilan kana kaman qatala an-nasa jami'a min haitsu ibtalil manfaati 'anil kull. Makna yang lain, sesiapa yang membunuh seorang nabi atau seorang imam atau seorang yang adil, maka samalah dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Kenapa? Kerana kehilangan manfaat. Kerana seluruh manusia kehilangan manfaat daripada nabi, daripada imam, daripada orang yang adil tadi. Ya. Ya, jelas ayat Allah Ta'ala ni memberi makna kepada kita bahawa membunuh orang yang tidak bersalah dengan sengaja adalah satu dosa yang sangat besar dalam Islam, sehinggakan mematikan satu orang seolah-olah mematikan seluruh umat manusia. Ini satu isyarat daripada Allah Ta'ala betapa besar dosa melakukan pembunuhan. Maka disebut di dalam hadis Nabi SAW, antara dosa yang paling besar itu adalah al-qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan Allah Ta'ala daripada membunuhnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, dan sesiapa yang membiarkan manusia itu hidup, ya, menjaga keselamatan seorang manusia sehinggakan manusia itu hidup, maka seolah-olah ia menjaga keselamatan hidup seluruh umat manusia. Maka ayat Allah Ta'ala ni memberi pengajaran kepada kita juga betapa besar pahala menjamin keselamatan kepada orang lain. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut waman ahyaha, sesiapa yang membiarkan jiwa manusia lain hidup, dia jaga keselamatannya, dia tak kacau, dia menahan diri daripada melakukan keburukan kepada mereka, maka faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan manusia semuanya. Ya, dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Oleh kerana itulah menciptakan keselamatan, menciptakan ketenteraman, menciptakan kedamaian, itu satu pahala yang sangat besar dalam Islam. Sebaliknya, menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, ya, berbuat kerosakan di atas muka bumi ini, ia satu dosa yang amat besar dalam Islam. Sebab tu ada disebut dalam hadis Nabi SAW, wa tumitul adha anit tariq sadaqah, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan pun ia bernilai sedekah. Kenapa macam tu?
kerana dengan membuang sesuatu duri atau yang benda lain yang mengganggu dekat jalan, itu dapat menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain itu adalah satu pahala yang amat besar dalam Islam. Maka Nabi SAW pun mendefinisikan Muslim itu sebagai man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Muslim itu sebenarnya ialah seseorang yang mana orang lain selamat daripada keburukan lisan dan tangan dia. Lisan dia tidak menyakitkan hati orang, tangan dia juga tidak berbuat perkara-perkara yang buruk terhadap orang. Sebaliknya, lisannya sentiasa berkata-kata yang baik, tangannya sentiasa berbuat perkara-perkara yang baik kepada umat manusia. Itulah dia gambaran seorang Muslim yang sebenar. Maka kalau ada seseorang dia mengaku sebagai Muslim, tetapi perbuatan dia, ucapan dia sentiasa sakitkan orang, maka dia bukanlah Muslim yang sebenar sebagaimana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka orang-orang Bani Israel, Rusuluna, Rasul-Rasul kami. Dekat sini Allah Ta'ala buat dalam bentuk jamak bagi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala hantar Rasul-Rasul yang sangat banyak kepada mereka orang-orang Bani Israel. Maka Rasul-Rasul yang paling banyak itu Allah Ta'ala hantar kepada orang-orang Bani Israel. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka orang-orang Bani Israel Rasul-Rasul kami membawa keterangan-keterangan yang terang nyata, membawa ayat-ayat Allah, bahkan menunjukkan mukjizat kepada mereka. Namun summa inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun. Kemudian sesungguhnya kebanyakan daripada mereka selepas itu berbuat kerosakan atau perkara-perkara yang melampaui batas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Maka orang-orang Bani Israel, mereka berbuat kerosakan di atas muka bumi ni, lam yamsha'an jahlin wa qillati ilm. Mereka berbuat kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni bukanlah disebabkan mereka jahil, bukan disebabkan mereka tak ada ilmu. Mereka ada ilmu, mereka tahu. So apa yang membuat mereka tetap berbuat kerosakan di atas muka bumi ini? Bal kana ittiba'an lil ahwa wa hubban lizinatid dunya. Mereka berbuat kerosakan di atas muka bumi ini sebab sentiasa memperturutkan hawa nafsu mereka dan kerana memang suka dengan perhiasan dunia, dengan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kelazatan dunia. Akhirnya mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Yang bermaksud hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang kalau mereka merampas sahaja.
atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka pada masa dahulu. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya sahaja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maksud memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya dekat sini bukan berarti mereka terus memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, tetapi maksudnya dekat sini yuharibuna awliya Allah, mereka memerangi kekasih-kekasih Allah. Ya, mereka memerangi kekasih-kekasih Allah. Allah Ta'ala sebut yuharibuna Allah, mereka memerangi Allah, yang bermaksud memerangi kekasih Allah. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni seolah-olah memerangi Allah kerana memerangi kekasih-kekasih Allah itu sama seperti memerangi Allah. Maka disebut dalam hadithul Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Ya. Hanya sahaja balasan bagi orang-orang yang memerangi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, maka balasan bagi mereka yang melakukan jenayah itu ada beberapa pilihan. Ya. Antaranya ialah Allah Ta'ala sebut ayyuqattalu, hendaklah mereka dibunuh. Itu kalau mereka melakukan pembunuhan sahaja. Kalau dia membunuh orang lain, maka dia mesti dibunuh. Ini yang disebut dengan hukum qisas. Au yusallabu, atau dia dipalang kalau dia melakukan pembunuhan dan dia juga melakukan perbuatan merampas. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki mereka min khilafin, secara bersilang. Itu kalau mereka merampas sahaja. Kaki kanan dipotong, kaki tangan kiri dipotong secara bersilang. Ya. Au yunfau minal ard, atau mereka dibuang negeri kalau mereka mengganggu ketenteraman umum. Ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah kehinaan bagi mereka dekat dunia, walahum fil akhirati azabun azim, tetapi nanti dekat akhirat ada lagi azab yang sangat berat bagi mereka. Ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan hukuman di dunia bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Artinya memerangi kekasih-kekasih Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dahulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Maka kalau kita memperhatikan hukuman yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, maka ini adalah hukuman yang amat sangat berat bagi menunjukkan bagi kita bahawa memerangi Allah dan Rasul, kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya, merupakan satu jenayah yang amat besar, sehingga kan hukuman dekat dunia ni pun dah sangat berat, nanti di akhirat ada azab seksa yang sangat berat lagi. Oleh kerana itulah kita diperintahkan untuk mencintai kekasih-kekasih Allah, ya, untuk menyayangi mereka, untuk melindungi mereka supaya kita mendapatkan kemuliaan. Kemudian pada ayat yang ke-34 Allah Ta'ala sebut, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maknanya hukuman-hukuman yang disebutkan pada ayat 33 tadi itu tidak berlaku kepada orang
yang telah bertaubat sebelum kamu tangkap dia. Sebelum dia ditangkap, dia dah bertaubat, maka hukuman-hukuman tadi tidak berlaku. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, Allah Ta'ala Rabb yang Maha Pengampun, sehinggakan sejahat apapun manusia, sezalim apapun manusia, seburuk apapun perbuatan manusia, sentiasa ada pintu ampunan untuk dia kalau dia mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, mereka yang memerangi Allah dan Rasul sahaja ada peluang taubat bagi mereka. Maka manusia atau orang-orang yang melakukan dosa yang belum sampai ke tahap memerangi Allah dan Rasul tadi, tentulah peluang taubat bagi mereka lebih besar berbanding orang-orang yang telah melakukan jenayah memerangi kekasih-kekasih Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seolah-olah melalui ayat ini Allah Ta'ala hendak menyatakan kepada orang-orang yang beriman, kalau mereka sudah taubat, maka jangan kamu hukum lagi, jangan kamu terapkan hukum itu lagi kepada mereka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat kita tangguhkan kuliah kita sampai ayat yang ke-34 ni saja. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan pada subuh ini. Saya mungkin nak mengambil satu kesimpulan secara am daripada ayat-ayat yang kita bahaskan tadi, bahawa melakukan kerosakan, merugikan orang lain, apatah lagi sampai kepada menyebabkan orang lain terbunuh, adalah satu perbuatan yang amat dibenci dalam agama kita, dan dosa bagi orang yang melakukan itu sungguh-sungguh sangat besar. Sebaliknya, menciptakan kedamaian, keselesaan, ketenteraman, keamanan bagi orang lain adalah satu amalan yang sangat besar pahalanya dan akan mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat. Itulah gambaran seorang Muslim yang sebenar. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.